Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihin waj'alna min 'ibadika al-mukhlasin. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malam yang penuh keberkatan ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu dan juga dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini mendapat keberkatan, mendapat rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Baik, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Sihat ke? Baik, alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, syukur Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita berada dalam bulan Rajab. Dan bulan Rajab pun dah tak berapa hari dah lagi, tuan-tuan, kita nak habis. Dan insya-Allah kita akan masuk dalam Ramadan. Lebih kurang tak berapa lama lagi, tuan-tuan. Dan sama-sama lah kita mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita dapat sama-sama kita masuk dalam Ramadan, dan yang penting kita dapat beramal ibadah dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, pada perjumpaan kita yang lalu kita bincang berkenaan dengan akidah yang sahih. Yang pertama yang kita bincang kemarin adalah mazhab Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Atha, anak murid yang menderhakai guru dia. Siapa guru dia ni? Iaitu Hasan Al-Basri. Baik, kemudian lepas Mu'tazilah itu kita bincang berkenaan dengan pendapat yang sosek teruk lagi. Mu'tazilah tu pun dah teruk dah. Kemudian kita bincang hari ni yang teruk lagi daripada tu. Baik, siapa yang teruk lagi daripada tu? Iaitu golongan Jabariyah. Baik, Jabariyah ini siapa ni, tuan-tuan dan puan-puan? Kumpulan daripada golongan pelampau yang berlawanan ataupun bertentangan pendapat dia tadi ni dengan mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah tadi ni dah selesai dah kan? Jabariyah ni teruk lagi, tuan-tuan. Teruk tadi itu teruk dari sudut apa? Sebab apa? Sebab dia berpendapat hamba tadi ni tak perlu melakukan kebajikan disebab nak mengharapkan pahala, dan meninggalkan kejahatan disebab kerana dosa. Dan apa yang dia berpendapat ini kita tak payah nak buat apa. Semua kita harap ke Tuhan dia. Tak payah nak buat kerja, duduklah. Tuhan beri-berilah kan. Yang apa ni, yang leper tu datang terbang kan. Yang bulat tu datang bergolek. Macam tu lah rumah ni kan. Tak payah nak usaha, tak payah nak buat apa. Yang ni pendapat yang kita sebut yang paling teruk sosai kan. Sosai tu dah teruk dah. Ni paling teruk lagi, iaitu golongan ataupun pendapat Jabariyah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, bila kita sebut benda-benda yang boleh, tuan-tuan, kita jangan rasa heran. Sebab apa? Orang hari ini makin boleh, tuan-tuan, dia makin nak ikut. Ini masyarakat kita ni
Bila dia rasa dia ni polek daripada orang lain, dia rasa dia bangga, dia rasa dia ni botok seorang je, orang lain semua salah. Ini antara penyakit masyarakat kita ataupun yang banyak yang terpesong hari ini disebab ajaran-ajaran sosial. Dia dah boring dah benda-benda yang biasa ni. Setakat semayang datang masjid 5 kali sehari ni kan, cerita Isra Mi'raj, Nabi naik ke langit, dah benda tu dah lama dah dengar. Bila dia dengar benda yang baru ni, aku ini benda ni, saya pernah cuba benda ni. Ni jenis masyarakat kita yang ada hari ni. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan akidah kita, iman kita ini dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan dalam masa yang sama, iman kita ini beriman kepada sekalian rukun-rukun iman dan juga rukun Islam, insya-Allah. Baik, tuan-tuan boleh buka muka surat 55. Baik, berdasarkan nas-nas tersebut, nyatalah dengan jelasnya kesalahan mazhab Mu'tazilah. Dalil-dalil yang kita bincang malam ini, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut ke kita ni dalam Al-Quran, berbeza dengan pendapat yang disebut oleh mazhab Jabariyah tadi ni. Dia sebut apa? Hamba ni tak payah nak buat-buat, sibuk-sibuk buat apa dah. Memang joki tu Allah dah tetapkan lah. Tak payah nak sibuk-sibuk buat apa dah. Yang ni semua yang kita bincang, dalil-dalil yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran marin, semua bertentangan dengan pendapat Jabariyah. Jadi dia rasa dia polek daripada orang lain, dia rasa dia hendak. Ni siapa? Ni Jabariyah tadi ni, yang menafikan langsung usaha dan juga ikhtiar hamba tadi ni. Dia ni menafikan tu usaha ataupun hamba tadi ni. Hamba dah tak payah nak buat apa dah. Selain daripada i'tiqad tersebut, pegangan tersebut ni, mazhab Jabariyah tadi ni tak mahu menggunakan akal fikirannya untuk memikirkan sesuatu peristiwa yang terjadi di alam dunia ni. Ni kira teruk lah juga. Akal yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kat kita ni untuk apa? Untuk memikirkan kejadian yang Allah Subhanahu Wa Taala buat yang ada kat sekeliling kita ni. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Orang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia berdiri, wa qu'udan, dan juga dalam keadaan dia duduk, wa 'ala junubihim, ataupun dalam keadaan dia berbaring, mengiring dan sebagainya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan dia berfikir bagaimana tentang kejadian ciptaan langit dan bumi ini. Kita tengok ke pokok dan macam mana pokok ni, daun dia tadi ni memanglah kita nampak hijau, tapi di sebalik sains daun tadi hijau ni, macam-macam kerja yang dia buat. Dia sudut ambil benda-benda yang tak baik dan dia keluarkan benda-benda yang baik, kan? Ni benda-benda ni kita kena fikir yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta benda yang ada kat sekeliling kita tadi ni. Bila kita tengok daun tadi dah mati, dah kering dah, kan? Sebab apa daun tadi dah mati, dah kering dah. Jadi kalaulah orang yang hebat ilmu sains dia ni tuan-tuan, dia lah orang yang lebih tinggi iman dia kalaulah dia fikir dari sudut ilmu sains. Apa guru kami yang dia buat? Syekh Abdul Majid Karim Az-Zardani, dan berasas universiti kami di Sana'a, Yaman dulu ni. Dia buat kitab tauhid, kitab akidah berdasarkan ilmu sains. Cerita tentang kulit, cerita tentang gunung ganang, cerita tentang laut. Patut orang yang belajar ilmu sains ni, dia boleh beriman kepada Allah lebih yakin daripada orang yang kurang belajar ilmu sains. Sebab apabila dia kaji laut ni, hebat laut yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ni.
Contohlah tuan-tuan dan puan, kita kat topik kita ni, laut topik kita ni tuan-tuan, tak ada ikan juruh tu. Syak tak ada. Ikan paus jangan-jangan sekali lah. Aduh. Sebab apa? Sebab tahap kemasingan air laut tadi itu tak sama. Memang kita nampak laut tadi ni tak ada sekatan ni. Sama semua ya tuan. Yang ada bahagian-bahagian tadi ni kita lah, bumi ni kan. Laut ni tak ada tuan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut marajal bahraini yaltaqiyan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran berkenaan dengan laut, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Yang kita nampak laut tadi ni semua sama ni, antara satu laut dengan satu laut, bainahuma barzakh, ada tompek yang memisahkan dia. Jadi bila dibuat kajian tuan-tuan, tahap kemasinan air laut tadi ni tak sama. Kat negara orang putih tak sama tahap kemasinan dia dengan tahap kemasinan tompek kita. Kan laut Cina Selatan tak sama tahap kemasinan dia dengan KPD. Kan ikan-ikan yang besar-besar tu tak ada kat tompek kita tuan-tuan. Kan jadi hebat Allah Subhanahu wa taala yang dia buat tadi ni. Jadi orang yang hebat ilmu sains dia tadi ni, patut dia lebih beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dari sudut apa? Dia boleh memikirkan la ayatin liulil albab. Allah Subhanahu wa taala sebut tanda bagi orang yang mahu berfikir menggunakan akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia. Jadi kalaulah mazhab Jabariyah ni dia tak nak guna akal tuan-tuan, baik tak ada jadi manusia kan. Jadi dia ni senang hidup ni, tak payah nak fikir apa, macam tu lah. Jadi jadilah macam mana nak buat lagi kan. Jadi ini sangat bercanggah dengan kita yang disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Baik dia ni, mazhab Jabariyah ni tak mahu menggunakan akal fikiran dia untuk memikirkan sesuatu peristiwa yang terjadi di alam dunia ni. Padahal Allah Subhanahu wa taala jadikan segala apa yang ada dalam dunia ni ialah untuk manusia memikirkan tentang kekuasaan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, semua yang Allah Subhanahu wa taala buat ni tuan-tuan, untuk kita manusia ni kita fikir. Saya ingat masa belajar hari ni, kita ni biasa yang kita kenal, yang kita tahu otak kiri kita dengan otak kanan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, kat dahi kita ni, kat depan ni ada satu otak yang bahasa Arab ni dia panggil nasiyah. Nasiyah ni apa tuan-tuan? Nasiyah ni ada kat depan ni, kat dahi ni. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Baik, Allah Subhanahu wa taala cerita tentang Abu Jahal. Abu Jahal ni tak ada yang baik tuan-tuan, semua jahat dia ni. Dia sebut apa? Kalaulah saya nampak Muhammad pergi sujud ke Kaabah ni, saya nak pijak Muhammad tu, nak pijak kepala orang, nak pijak Muhammad. Sebelum ni dia dah buat macam-macam dah. Nabi Muhammad pergi solat ke Kaabah, dah pergi letak pohon-pohon unta yang busuk ni tuan-tuan. Nabi SAW tetap pergi solat. Dan bila dia nampak Nabi pergi sujud solat ke Kaabah ni, dia nak pergi ni tuan-tuan, nak pergi ni tak boleh nak pergi. Sebab apa? Dia nampak macam ada penghadang, ataupun dia nampak disebut oleh sebagian ulama, dia nampak macam ada api, dia nak pergi tak boleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, Abu Jahal ni nasiyah, kepala otak dia ni yang kat depan ni, nasiyatin kadhibatin khati'ah,
Abu Jahal ni kepala otak dia ni tak ada duk fikir benda baik. Semua fikir benda jahat je. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala buat cipta manusia tadi ni bukan setakat manusia yang disebut oleh ulama, bahkan hampir semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ada otak yang kehidupan ni. Bahasa Melayu saya tak tahu apa kita panggil lah. Dulu kita mengaji sains pun tak habis, mengaji kau jam je. Jadi kita boleh cari tengok. Contoh, katalah binatang, kucing lah. Kucing ni tuan-tuan, walaupun dia ni akal tak ada, tapi yang disebut oleh Allah nasiyah tadi ni, otak dia yang kat depannya ada. Apa contohnya? Kucing ni bila kita relax tengok TV, duduk kat depan TV, dia datang manju-manju gitu. Tapi bila dia buat salah, kita tengah marah ni tuan-tuan, kan? Katalah dia curi lauk, kita pun curi ikan, kita boleh ayam, boleh ikan tenggiri, boleh apa sedap, kita pun tengah-tengah basuh, oi angkat telefon gojak, oi dah hilang habis dah ikan ni. Dia nampak kita marah ni, pegang penyapu ni, ada dia datang kan tuan-tuan? Tak ada datang tu. Sebab apa? Dia tahu kita tengah marah ni. Baik tuan-tuan dan puan, ini makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kat dia. Walaupun akal dia tak ada ni, tapi otak yang sikit tadi ada kat dia. Oh, tapi kalau kita dah relax tengok TV kan, dia letak kan selek. Jadi ini bondo yang Allah Subhanahu Wa Taala buat kat kita sekeliling kita ni, kita kena fikir. Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, manusia pun sama. Yang kuat mongak tu tambah sikit dahi dia ke depan ni, okey lah tu. Sebab apa ni? Otak dia yang ada ke depan ni, dia fikir benda yang tak baik, yang tak elok selalu. Jadi ini yang Allah Subhanahu Wa Taala buat segala-gala untuk kita fikir. Baik tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 164, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Baik, ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat kita, penting kita kena fikir. Penting kena fikir tuan-tuan. Baik, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi ini, dan pada pertukaran malam dan siang, dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat ke manusia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut mula-mula Allah Subhanahu Wa Taala sebut wakhtilaf. Apa maksud wakhtilaf? Pertukaran. Tukar ni maksudnya apa tukar ni? Benda tadi tu ada, tapi kita tukar. Contohlah baju kita, kan? Tuan-tuan yang dah pincin tak apalah, yang dah berkojo tadi pun kojo baju lain pakai kan? Ataupun tuan-tuan yang pincin tadi pun main golf, baju lain pakai kan? Pun berkebun, monobel, baju lain pakai. Lepas tu malam ni lainlah baju kan? Kita tukar baju tadi. Dan malam dan siang ni, bila kita buat kajian tuan-tuan, malam tu ada tak ada? Ada.
Kek mana? Kek tombek kita lah sekarang ni. Kan? Siang yang ada kek tombek kita tadi tu, ada tak sekarang ni? Ada. Kek mana? Kek Amerika siang ni. Mocha siang ni sekarang ni. Kan? Kek mana? Kek Jepun, Tokyo siang ni sekarang ni. Kan? Ada tak ada guna tu? Ada. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tukarkan dia. Oh, dompet lain. Jadi kalaulah kita fikir ni Allah Akbar, yang ni dia dah tak habis tuan-tuan. Kita nak fikir ni, nak kaji ni, ui, tak habis tuan-tuan. Ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takkan benda yang anda yang hebat Tuhan buat ni kita tak boleh nak fikir. Ya, tak masuk akal pun. Tu lah Jabariyah ni. Ya. Jadi dia beberapa tuan-tuan tak payah nak fikir apa. Rugilah macam tu. Jadi ini satu pendapat yang sangat sosial. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kapal-kapal yang berlayar di laut. Kapal-kapal ni tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Yasin. Lepas Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Yasin cerita tentang kapal Nabi Allah Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala layarkan kapal Nabi Allah Nuh alaihi salam ini, tunjuk tanda kekuasaan Allah. Yang ada kat dalam kapal tu semua selamat. Dan siap berlabuh boleh tuan-tuan, semua selamat. Dan kapal-kapal yang ada kat laut yang tengah berlayar sekarang ni tuan-tuan, kalaulah bukan disebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang jaga tuan-tuan, tak tahulah apa jadi. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tenggelamkan, kocap tuan-tuan. Patut kita yang ada ke tengah-tengah laut, patut kita yang ada ke atas udara ni, naik kapal terbang, patut keimanan kita masa ni kono kuat tuan-tuan. Tapi hari ni berapa ramai orang yang di samping dia seronok naik krus tu dengan buat maksiat di atas tu. Allah Akbar. Mungkin ada di kalangan kita yang pernah naik kapal yang tinggi lah, 7 ringgit tu. Ada orang haji naik kapal tu, tak pernah kan? Saya pun teringin juga nak naik tu. Isteri saya ajak balik Wendon. Dia naik kapal tu lah kan? Nobui kan? Daripada mana? Batam tu naik tu kan? Ui, 7 ringgit kan? Macam-macam ada kat atas tu. Yang baik pun ada, yang tak baik lagi banyak. Tapi patut kita fikir, bila dah duduk tengah laut tu, patut keimanan kita ni tinggi tu. Sama kan macam kita naik kapal terbang, dia takut bila tu lah, takut masa nak naik dengan masa nak turun dia. Duk ke atas-atas tu dah tak ada rasa takut lah. Patut yang ke atas tu, ui tuan-tuan, jadi apa-apa tak sampai nak mengucap tu. Jadi ni semua yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat tadi ni untuk apa? Untuk kita fikir. Baik, kemudian demikian juga pada air hujan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan daripada langit. Hujan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun pun kita kena fikir tuan-tuan. Hebat ciptaan Allah ini. Turun hujan, air tadi mengalir pergi ke laut, sorang balik di awan, turun balik hujan. Hebat. Pernah saya ingat tuan-tuan dan puan, masa ni jerubu kuat marin kan, kabus tak nampak ni. Masa tu tahun bila ni kan, ingat ni saya kecil dia dalam masa tu kan, tingkatan lah tu.
Jadi dia buat hujan tiruan, kan? Tak sama dengan hujan tiruan macam hujan motor ni. Tak sama dengan, kan? Hebat, kan? Jadi bila kita fikir betul-betul ni tuan-tuan, insya-Allah tak dapat kita nak bayangkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala hidupkan dengan sebab hujan tadi ini tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah mati je. Lepas tumbuh-tumbuhan yang kocut yang dah layu tadi. Ingat tuan-tuan masa kemarau kemarin tu, kan? Lalu kita pergi jalan padang golf, rumput makin hijau, habis kuningnya, kan? Berapa tahun? 6 tahun main pun lebih kurang tu lah sebelum Covid tu, kan? Masa tu kita ramai-ramai buat solat hajat, minta hujan, kan? Mufti kita suruh buat solat hajat, minta hujan. Semua masjid buat solat hajat, minta hujan. Jadi Allahu Akbar, masa tu hujan tak turun-turun. Tu barulah kita rasa insya-Allah terasa besar nikmat kebesaran Allah Subhanahu wa taala tadi. Bila hujan turun ya tuan, yang kering-kering tadi ni dah elok balik, hijau yang kita nampak. Serta ia biarkan padanya dari pelbagai jenis-jenis binatang. Demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala yang terapung di antara langit dengan bumi ini. Awan ni benda yang kita perlu fikir, Allah Subhanahu wa taala buat cipta awan tadi ni. Awan tadi ni dia nampak macam tak ada apa, ya? Tapi dia terapung. Tak pernah kita dengar awan jatuh gugur dulu dah. Tapi kalau kita naik kapal terbang tadi langgar awan tu, dia bobogan ke soal. Hebat, semua hebat-hebat yang Allah Subhanahu wa taala buat yang cipta ni. Sesungguhnya pada semua itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kaum, bagi orang yang mahu menggunakan akal fikiran dia. Kalaulah kita ni ada akal, orang fikir kehebatan ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala buat tadi. Katalah mungkin ada sebahagian orang ni dia mungkin mata yang tak nampak, dan ciptaan-ciptaan Allah yang hebat tadi ni cukup takat dia tengok kat diri dia pun dah tahu dah. Saya kadang-kadang benda-benda macam ni saya suka sebut. Sebab apa? Bila kita sebut tadi ni, kita rasa Allahu Akbar, banyak nikmat Allah kat kita, lebih kita bersyukur ni. Contoh tuan-tuan, jangan cuba pegang tapak kaki kita, kan? Keto kan? Keto kita lah, kan? Tayar ni 2 tahun, 3 tahun dah habis dah letak dah tayar. Kaki kita ni 20 tahun dah pakai gunung. Mam berapa tahun dah Mam? Muda lagi kan? Dah 50 tahun dah, katalah 60 tahun, 70 tahun gunung. Ada pun nak beri tukar sikit lah, bagi tobat sikit. Tak pernah dulu kan? Ustaz kita pakai kasut, Ustaz. Kasut memang happy lah, pakai kasut krokodil lah, kasut lakos, macam-macam kasut. Okey, tak apa. Kita tengok orang yang tak pakai kasut, orang asli tu dah. Saya pernah pergi masuk kampung orang asli kan? Pernah pergi berdakwah dia orang asli ni. Jauh dah sudah masuk, kan? Berapa jam masuk? 4 jam. Masuk ke mana kan? Ke Kelantan bagi kan, pos pulat, pos macam-macam pos lah. Dia ni kat dalam hutan ni tuan-tuan, kasut tak pakai tau. Makin dia tak pakai kasut ni, kaki dia makin goreng, makin tobar, makin handal.
Pijak duri patah ni. Kita pijak duri. Tak ada cerita lah tuan-tuan. Tu kalau kita fikir kan, ada tak jumpa nak beri tayar tuan-tuan? Beri tobat sikit lah. Tak sama tuan-tuan. Kalau kita kata makin kita gunung, makin kita berjalan habis dapat kaki tu. Tak ada tuan-tuan. Makin korek, makin kuat, makin tobat lagi ada dapat kaki tu. Hebat ciptaan yang Allah Subhanahu Wa Taala buat ni tuan-tuan. Kan? Tak payah kita nak pandang benda-benda yang jauh lah. Katalah tadi nak pandang itulah, pandang ni langit, bumi, kapal lah, siang, malam, apa benda lah. Pandang yang ada kat kita ni pun dah cukup dah. Sebab tu yang disebut oleh ulama, man arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kena di video tadi ni, ya kena lah Tuhan dia. Kena tadi ni maksudnya macam mana tuan-tuan? Kona apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kat sini semua hebat-hebat. Semua hebat tuan-tuan. Paling hebat sekali apa tuan-tuan? Orang dah sebut kan, tiba-tiba lah situ ingat paling hebat sekali tuan-tuan. Minta maaf lah nak orang sebut. Sebab apa hebat? Paling anda hebat sekali bulu ketiak gitu kan, dia tersopit pun tetap tumbuh tuan-tuan. Dia kan macam lawak. Tapi benda ni bila kita fikir tuan-tuan, betul lah. Betul kan? Hebat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni benda semua yang kita kena fikir. Tapi tiba-tiba yang kita sebut Jabariyah ni, dia kau baru tak payah nak fikir apa dah kan? Memang tak betul lah tuan-tuan. Okey, baik. Kemudian seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn yughshi al-layla an-nahar inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surah Ar-Ra'd ayat yang ketiga. Baik, maksudnya dialah yang menjadikan bumi terbentang luas dan menjadikan padanya gunung ganan terdiri kukuh serta sungai-sungai yang mengalir, dan dari tiap-tiap jenis buah-buahan ia jadikan padanya pasangan-pasangan, dua pasangan tadi, jantan, betina, laki, perempuan, semua ada. Jangan kata manusia, makhluk, binatang ni tuan-tuan, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan pun ada. Baik, kemudian ia juga melindungi siang dengan malam, silih berganti tadi. Sesungguhnya semua itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berfikir. Allah Akbar. Kalau kita baca ni ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni tuan-tuan, tak habis tuan-tuan. Contoh aku ayat yang cerita tentang sains lah, tak habis-habis kita baca dalam Quran. Banyak kita mengaji sains pun tuan-tuan, tak habis-habis. Buat kajian, dikaji. Oh, hebat tuan-tuan. Baik, dengan keterangan ayat-ayat tersebut terbuktilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan akal fikiran dan ini ialah agar manusia itu menggunakan untuk memikirkan segala apa yang terjadi di sekitar alam dunia ini. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala beri kita akal? Di antara fikir apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat kita. Paling dah tak malas nak tengok benda-benda yang jauh tu, tengok ke diri kita pun dah cukup banyak dah tuan-tuan. Cukup banyak kan, kuku gitu kan, tak ada orang boleh halang kuku dia daripada tumbuh panjang. Tak ada kan, dia akan panjang, tumbuh kuku dia. Rambut, kalau kata mungkin dia yang dah habis rambut dah gugur tu mungkin tak ada apa. Tapi benda-benda yang lain ni
kita tak dapat nak menghalang apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ketentuan yang dah ditetapkan. Semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut untuk kita berfikir menggunakan akal yang ada kat kita ni. Baik, kerana dengan akal lah mereka dapat menimbang buruk baiknya pekerjaan itu. Dan dengan akal juga mereka dapat memperolehi segala apa yang dicita-citakannya. Jadi akal ni yang pertama, apa benda sebelum kita nak buat, apa tak fikir. Akal ini sebagai pertimbangan kita, baik ataupun buruk. Tuhan kau apa? Boleh tak kita buat ini? Nabi kau apa? Boleh tak kita buat ini? Umat kita, abah kita kau apa? Boleh tak kita buat ini? Dan guru kita pesan, boleh tak kita buat ini? Ini benda-benda yang kita kena fikir. Akal kita ini menjadi pertimbangan. Dan dalam masa yang sama, akal kita ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita mendapat, untuk kita memperolehi apa yang kita cita-citakan. Kita nak kehidupan kita tenteram, bahagia, senang, gunalah akal kita pun fikir. Belajar, menuntut ilmu, cari kerja, buat kerja yang halal. Ini akal kita ni gunalah sebaik mungkin. Walaupun akal kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri tadi tak sama, semua orang tak sama akal. Jangan kita rasa, minta maaf kadang-kadang hari ni ramai anak-anak orang yang berjaya, dapat nombor 1, dapat A, sekarang A. Buat bunyi tu tak boleh sikit lagi nak ada lah. Okey, baik. Dongan, you ingat Ustaz dongan macam okey, baik. Tak apa. Baik, contohlah hari ni kan, kadang-kadang tak ada salah pun kan, dia ambil gambar anak-anak dia berjaya kan, tak ada masalah lah. Syukurlah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri. Tapi kadang-kadang isi syukur sombong kan? Anak kita yang berjaya, yang handal, yang hebat pun ujian. Anak kita yang tak handal, yang tak hebat, yang tak berjaya pun juga ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak uji kita. Ujian tadi ni sama ada kita bersyukur ataupun sebaliknya. Anak kita yang kurang berjaya tadi, apa yang kita buat untuk jadikan anak kita tadi ni berjaya? Kalaulah tuan-tuan dan puan-puan semua orang berjaya dalam pelajaran, bukanlah kita tak nak kejayaan tadi kan? Tapi kita nak di samping, bukan macam mana saya nak sebut ke tuan-tuan, katalah macam saya mengaji sekolah agama kan? Kita mengaji sekolah agama ni tuan-tuan, ustaz posan ni, bukan antum kamu semua ni satu hari esok bukan semestinya jadi ustaz semua. Tak semestinya. Nak jadi apa jadilah. Kalaulah jadi seorang peniaga yang berilmu, yang beramal dengan ilmu dia. Kalau nak jadi ustaz, jadilah ustaz. Kalau nak jadi pemain, jadilah, tak ada masalah. Tapi pemain yang boleh berdakwah dalam pemain dia, dalam bidang dia, berjanji dengan orang pun botol, tak ada nak mengongak orang. Nak jadi apa jadilah. Isteri main mula mengaji tu, itu fikir kalau nak jadi ustaz, nak jadi apa kan. Sebab kita memang belajar agama, tapi memang betul apa yang guru kita pesan ni. Ada je tu kawan saya yang tak jadi ustaz pun ramai tu. Yang jadi bisnes, yang buka bengkel kereta, yang cat kereta, yang buka bengkel motor, yang repair motor, macam-macam. Jadi kalaulah kita fikir semua nak jadi ustaz, siapa yang nak buat kerja-kerja yang lain tu? Jadi bukanlah kita tak nak kejayaan tadi, memang kita nak. Tapi dalam masa yang sama,
Dompet kita ataupun bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini luas, macam-macam bodoh kojo yang kita boleh buat. Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk malam ni saya rasa cukup lah setakat itu. Banyak yang kita dapat tuan-tuan dan puan. Apa yang pertama? Yang pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri akal kat kita ni, tak lain dan tak bukan untuk kita berfikir. Baik. Kemudian yang kedua, fikirkan apa ni tuan-tuan? Fikirkan yang pertama ni tentang kejadian, kehebatan ciptaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala buat. Apa benda yang hebat yang Allah buat ni untuk kita berfikir. Bila kita dah berfikir tadi, dalam masa yang sama iman kita makin bertambah, makin mantap, dan makin kita bersyukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri ke kita. Dan yang terakhir ni tuan-tuan, Jabariyah ni memang kita sebut memang tak boleh pakai langsung tuan-tuan. Memang sosek teruk lah. Sebab apa? Dia langsung menolak akal untuk kita berfikir. Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kalau diizinkan Allah, kita jumpa pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna mimma yanfa'una, wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.